Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah pun habis belajar pelajaran yang pertama dan kedua. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan teruskan lagi dengan pelajaran yang ketiga, iaitu Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk minggu ini kita akan mulakan dengan unit pertama, iaitu pengertian mukjizat. Okey, pada siapa yang ada modul PDPR 2.0 boleh rujuk ya. Okey, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian mukjizat. Berasal daripada perkataan ajaza yang bermaksud lemah, dari segi bahasa pula yang bermaksud yang melemahkan. Okay, dari segi istilah, perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sahaja. Makna kata untuk manusia ni tiada mukjizat. Tujuan mukjizat ada 3. Yang pertama, untuk menyokong hujah para nabi dan rasul. Okey, bila adanya mukjizat ini, maka nabi dan rasul boleh menjadikan ia sebagai satu hujah ketika menyampaikan dakwah. Okey, yang kedua, membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Okey, bila adanya mukjizat ini, nabi dan rasul dapat membuktikan apa yang disampaikan itu adalah benar. Mematikan hujah orang kafir yang menentang para nabi dan rasul. Jadi, nabi dan rasul boleh menggunakan mukjizat ini untuk mematikan hujah orang kafir. Boleh lawan orang kafir dalam berkata-kata bila adanya mukjizat. Okey, ciri mukjizat ada 3. Yang pertama, kejadian luar biasa yang tidak dapat dicapai dengan akal. Okey, mukjizat ni dia macam magic, tetapi magic tu kepada manusia biasa. Okey, mukjizat ni kepada para nabi dan rasul. Okey, magic tu manusia yang buat, tetapi mukjizat ni Allah yang punya, Allah bagi kepada nabi dan rasul. Okey, yang kedua, terjadi tanpa ada unsur paksaan atau disengajakan. Okey, nabi dan rasul tidak paksa diri mereka ataupun mereka bukannya ada mukjizat itu secara sengaja. Mereka tak paksa pun untuk adanya mukjizat tu dekat mereka. Bila Allah nak bagi, Allah bagi. Okey, yang ketiga, hanya berlaku kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan hujah orang kafir. Okey, Allah bagi mukjizat ni kepada para Nabi dan Rasul bukan untuk mereka membanggakan diri, bukan untuk mereka bersukaria, tetapi untuk melemahkan hujah orang kafir, untuk lawan orang kafir. Okey, bahagian mukjizat. Mukjizat ni terbahagi kepada 2. Okey, yang pertama kita panggil dia sebagai mukjizat hissi. Yang kedua kita panggil sebagai mukjizat ma'nawi. Okey. Apa yang ada dalam mukjizat hissi dan mukjizat ma'nawi? Okey, kita tengok mukjizat hissi dahulu. Mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kasar ni maksudnya kita boleh tengok dengan mata kita sendiri. Contohnya, air keluar dari celah jari jemari Rasulullah. Okey, pada suatu ketika dahulu pada zaman Rasulullah telah keluar air dari celah-celah jari Nabi Muhammad dan itu kita panggil sebagai mukjizat, bukannya magic ya. Okey, yang kedua, melambatkan matahari terbenam. Yang ketiga, ada kejadian bulan terbelah 2. Okey, ketiga-tiga contoh ini dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, kita tengok pula mukjizat maknawi. Mukjizat yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar tetapi boleh diterima dan difahami dengan fikiran yang dalam. Okey, maksudnya kita tak boleh nampak mukjizat ni, tetapi kalau kita belajar dan kita membaca, kita faham, jadi kita boleh terima. Okey, contoh yang pertama, Al-Quran. Okey, kenapa kita kata Al-Quran tu sebagai mukjizat maknawi, bukan mukjizat hissi, sedangkan kita nampak Al-Quran, betul tak? Okey. Pada awal-awal penurunan Al-Quran, Al-Quran masih belum dibukukan. Maksudnya Al-Quran tu tak lengkap lagi menjadi satu buku macam kita baca sekarang. Okey, jadi Allah bawa turun ayat Al-Quran kepada Nabi satu persatu. Jadi manusia ketika itu, orang Islam ketika itu tak nampak pun Al-Quran ni. Tetapi mereka boleh beriman dan mereka percaya setelah
Nabi Muhammad menerangkan kepada mereka, lalu mereka pun faham. Jadi kita panggil Al-Quran tu sebagai mukjizat maknawi. Sebab apa? Orang zaman dahulu tak nampak pun Al-Quran tu. Hanya Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tetapi mereka percaya. Okey, yang kedua, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni di mana Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, okey, telah pergi ke langit, telah naik ke langit daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dan telah naik ke langit. Tetapi ketika itu boleh dilihat dengan mata kasar tak manusia biasa ni? Tak boleh. Jadi kita panggillah itu sebagai mukjizat maknawi. Okey, apa pula perbezaan mukjizat dan sihir? Ataupun kita panggil apa pula perbezaan antara mukjizat dengan magic? Okey, kita tengok mukjizat. Yang pertama, keistimewaan khas yang diberikan, yang dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Okey, mukjizat ni hanya untuk nabi dan rasul. Okey, sihir, keizinan yang dianugerahkan ataupun dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan perkara luar biasa. Sihir ni Allah bagi izin untuk manusia untuk buat perkara yang luar biasa. Contohnya macam kita pernah tengok magic yang dekat dalam TV tu, yang boleh terbelah badan, boleh duit tiba-tiba jadi burung. Tu kita panggil sebagai sihir. Okey, yang kedua, tidak boleh dipelajari oleh orang lain walaupun orang itu adalah daripada kalangan Nabi dan Rasul. Okey, mukjizat ni Nabi dan Rasul tak belajar pun. Okay, benda ni tak boleh dibelajar dan mereka pun tak tahu macam mana boleh buat sihir tu. Tetapi Allah yang kurniakan kepada Nabi dan Rasul. Okey, tetapi sihir, magic boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Okay, sihir ni siapa yang pandai, siapa yang tera, dia boleh ajar orang lain. Jadi, benda itu boleh dipelajari. Okey, yang terakhir, tidak bertentangan dengan syarak dan wajib dipercayai oleh umat Islam. Okey, mukjizat ni wajib kita percaya sebab dia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi sihir bertentangan dengan syarak dan boleh membawa kepada syirik. Okey, sihir ni bertentangan dengan ajaran Islam dan siapa yang percaya atau mengamalkannya, iaitu buat sihir ni, boleh membawa kepada syirik. Apa itu syirik? Ya, menduakan Allah. Okey. Itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.